Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala mau kita berjaya. Dia mau kita berjaya sebab dia sayang kita. Kenapa dia sayang kita? Sebab dia cipta kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kita mau kita berjaya. Dia bukan mau kita gagal, tapi dia mau kita berjaya, bahagia di kehidupan dunia dan bahagia juga di kehidupan selamanya di akhirat. Siapa yang berjaya ialah di dunia dia bahagia dan di akhirat juga dia bahagia. Di dunia dia dapat ketenangan dan di akhirat juga dia dapat ketenangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala masukkan manusia ini di selepas mati ke dalam surga, di mana manusia itu akan dapat apa saja dia nak. Apa saja dia minta akan diberi. Tak ada kerisauan, tak ada kusutan, tak ada apa-apa. Yang ada hanyalah gembira. Jadi siapa yang dimasukkan oleh Allah dalam surga? Yang mereka dalam dunia dapatkan benda yang Allah mahu. Apa dia? Agama. Mereka yang dapat menyukakan Allah, maka Allah SWT janji akan sukakan dia di akhirat. Siapakah yang dapat menyukakan Allah? Yang taat perintah Allah dengan cara yang Allah mahu, iaitu cara yang Allah tunjuk melalui nabi-nabi dia. Jadi manusia kena ingat bahawa kehidupan dia bukan di dunia sahaja. Dia hidup di dunia dan selepas itu hidup lagi di alam akhirat. Jadi di dunia ni orang yang berjaya, orang yang akan Allah masukkan dalam surga ialah mereka yang Allah bagi tenang dalam hati dia. Bagaimana dia boleh tenang? Sebelum masalah ni Allah selesaikan dia, apa dia nak pun Allah bagi dia. Yang baik untuk dia Allah bagi. Yang buruk pun Allah tukar jadi baik. Jadi dia tak ada masalah. Hidup dalam dunia mirip-mirip seperti surga. Dapat apa nak, minta je dapat. Jadi kalau satu orang kabul doa dia, mana ada masalah? Masalahnya kita dalam dunia ni, kita doa pun tak kabul, kita minta pun tak dapat. Lama dah minta dengan Allah tak dapat. Kenapa tak dapat? Allah tak mau kabulkan, tak dapat lah. Kenapa Allah tak mau kabul? Jadi kita tak sampai tahap menjadi kekasih Allah SWT, yang mana Allah dengar rintihan dia, kekusuran dia, kedukecitaan dia, semua Allah tahu. Dan Allah dengar dia dan Allah selesaikanlah masalah dia. Jadi kehidupan syurga macam tu ya, minta dapat. Apa nak dapat. Begitu dia ada dunia orang yang syurga, tapi taklah macam dalam syurga. Kalau dalam syurga nak masa tu ya apa. Jadi dalam dunia nak ada masa sikit. Allah bagi. Tapi Allah pasti akan selesaikan masalah orang yang Allah SWT cintai. Jadi kita untuk berjaya, kita kena menjadi kekasih Allah di dunia. Dan akhirat ini Allah akan layan kita di lawang tamu dia tu di syurga. Kita tak mau jadi kekasih Allah, kita mau jadi kekasih isteri kita. Kita mau jadi kekasih bapa, mak kita dan semua manusia lain, tapi bukan Allah, maka kita takkan dapat syurga. Syurga tu bukan milik bapa, mak kita. Bukan milik bini kita, suami kita. Dia milik Allah. Jadi kalau kita jumpa kita di syurga, bahagia sampai ke syurga,
Mana bahagia sampai syurga kalau kita tak jadikan Allah kekasih kita? Jadikan suami kita kasih, jadi isteri kekasih, berdua-duaan, menghabiskan masa dalam dunia bersuka-suka, tak taat perintah Allah sampai ke jannah. Sampai ke jannah. Kita dalam dunia ni kita tak boleh jadikan isteri, suami kita kekasih. Kita jadi kekasih kita Allah Taala. Dan kita kasih isteri dan suami kerana perintah Allah dan untuk suka kau. Masalah hari ini kita tak jadikan Allah kekasih. Allah langsung tak ada. Dalam maksud hidup kita nak bahagiakan orang yang kita dampingi sebagai isteri atau suami. Aku akan membahagiakan kau. Isteri pun berkata, aku akan bahagiakan kamu. Siapa boleh bagi bahagia? Tak ada siapa boleh bagi. Isteri tak ada bagi bahagia pada suami, suami tak ada bagi bahagia pada isteri. Banyak orang bercerai. Yang satu waktu dulu kau main, waktu bercinta, aku bahagiakan kau, kau bahagia. Aku akan tak buat kamu susah. Aku akan senantiasa membuat kamu bahagia, gembira. Itu semua kata-kata tak betul. Yang boleh bagi bahagia ni, yang boleh hilangkan duka cita, yang hanya Allah. Kita mau ajak isteri kita kepada Allah, isteri kena ajak suami kepada Allah. Allah lah yang mencipta kita. Kita dapat anak, kita terus cinta anak, lupa Allah. Yang bagi isteri Allah, yang bagi anak Allah, yang bagi suami Allah. Jadi kita lupa yang kita ni dicipta oleh Dia. Yang maksud Dia mencipta kita ialah supaya jadikan Dia kekasih. Itu maksud Allah cipta kita, supaya kita jadi kekasih. Tapi malang kita tak diberitahu perkara ni dan tak tahu pun apakah maksud hidup kita. Patut maksud hidup ni kita kecil lagi kena baca. Bukan dah tua pun tak. Hari ni tua pun tak tahu lagi. Kan? Tak tahu apa maksud saya dihantar ke dunia ni. Saya masih lagi mencari. Masih tak tahu lagi apa sebab saya dijadikan dunia. Kita jadikan dunia untuk jadi kekasih Dia yang mencipta kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turun ayat mula-mula sekali. Yang manusia ni patut tahu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta kamu dari sekumpal darah. Jadi yang mencipta kita adalah Allah. Dan adalah tanggungjawab kita untuk mencintai Dia. Bagaimana? Mentaati Dia. Membuat apa yang Dia suka. Tentu sekali kalau kita membuat benda yang tak Dia suka, kita tidak mungkin jadi kekasih Dia. Ada mungkin kita jadi kekasih Allah. Kita ikut semua cakap bini, ikut semua cakap suami, walaupun melanggar perintah Allah. Nah, tidak mungkin. Jadi di antara semua perintah Dia, yang paling Dia suka tu mana? Itulah perintah yang semua kita kena buat kalau kita mahu jadi kekasih Allah. Iaitu perintah mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad atau Nabi pesuruh Allah. Dan selepas kita melafazkan itu, kita kena buat kerja mengajak manusia lain yang tidak mengucap supaya mengucapkan kalimat. Berusaha menggunakan harta diri kita, masa kita untuk maksud itu. Sebab semua manusia ini dicipta oleh Allah untuk Dia. Allah tak suka kalau manusia ni lari dari Dia. Allah tak suka kalau manusia ni tak cinta Dia. Allah jadikan mereka untuk menjadi kekasihnya. Jadi kita ajak manusia supaya mencintai Allah. Inilah kerja yang sangat disukai oleh Allah. Dan siapa yang melakukannya berada di jalan dan landasan untuk menjadi kekasih Allah. Dan inilah dikatakan jalan. Inilah dia tarikat yang diberitahu oleh Allah dalam Quran. Jelas. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Kul hazihi sabili ad'u ilallah. Jalanku ialah mengajak manusia kepada Allah. Inilah jalan landasan untuk menjadi kekasih Allah. Dan maksud hidup kita adalah menjadi kekasih Allah. Adalah salah mengatakan maksud hidup kita adalah kerja dakwah. Dakwah maksud hidup. Dakwah bukan maksud hidup.
Salat bukan maksud hidup. Ini perintah-perintah Allah. Dakwah ni bukan maksud dia jalan. Dakwah kalau dimaksudkan dengan mengajak manusia kepada Allah, dia adalah jalan untuk mencapai maksud. Maksud ialah untuk menjadi kekasih Allah. Hari ini kita kata dakwah adalah maksud hidup. Dakwah pun tak buat. Dakwah pun tak faham apa makna dakwah. Kita ajak orang keluar 3 hari, 40 hari, itu bukan dakwah. Kita ajak orang pergi masjid, itu bukan dakwah. Kita ajak orang pergi semayang, itu bukan dakwah. Dakwah ialah mengajak manusia kepada Allah, iaitu mengajak manusia yang tidak mahu Allah, yang tidak mahu Allah sebagai kekasih dia, supaya menjadikan Allah sebagai kekasih dia. Itu dakwah. Siapakah yang mahu Allah? Pertama dia kena mahu mengucap lah. Kalau mengucap pun tak mahu, itu memang tak mahu Allah lah. Yang dah mengucap pun tak mahu Allah lagi. Kalau dia terlepas mengucap, tak mahu buat kerja, mengajak manusia kepada Allah. Sebab itulah mengajak manusia kepada Allah itu dakwah. Dakwah adalah jalan, perintah Allah. Nah, bukan dakwah ialah maksud hidup. Dalam hadis qudsi Allah bagi tahu, jadikanlah aku kekasih. Allah tak suruh kita jadikan dakwah maksud hidup. Di mana kita dapat ni semua? Sebab kita tak baca Quran dan tak faham Quran. Sebab itu bila mengajar agama tidak berlandaskan Quran, jadi sesat. Kita mana nas, hadis di mana, Quran yang mana yang mengatakan dakwah maksud hidup tu? Yang ada, jadikanlah aku maksud, kata Allah. Hadis kursi. Jadikanlah aku matlamat. Jadikanlah aku kekasih. Jadi maksud hidup kita, matlamat hidup kita adalah untuk dapat Allah. Maksud dapat Allah, jadikan Allah kekasih. Bukan dakwah maksud hidup. Kita kena tinggalkan percakapan ini. Kita kena beritahu dakwah adalah kerja saya nombor 1. Itu boleh. Kerja saya nombor 1 adalah dakwah. Kenapa? Allah bagi tahu inilah jalan aku. Jadi dakwah ni kena dibuat. Untuk mencapai maksud. Maksud adalah Allah. Maksud adalah Allah. Matlamat adalah Allah. Maksud adalah menjadikan Allah kekasih. Jadi tuan-tuan yang boleh, tidak mungkin kita boleh jadi kekasih Allah kalau kita tak jadikan dakwah ni sebagai kerja kita yang nombor 1. Perintah nombor 1 ialah mengucap 2 kalimah syahadat dan selepas mengucap buat kerja dakwah. Dakwah mengajak yang tidak mahu mengucap supaya mengucap. Setelah dia mengucap, ajak dia taat. Bila dia mahu taat, ajar dia. Itu semua rantaian dia lah. Tapi mula-mula ajak dia mengucap. Tak boleh kita start tengah pula mengajar yang mengucap. Start awal lah mengajak mengucap. Itu kenapa tinggalkan? Kita terus mengajar orang yang dah mengucap. Dakwah kita terus mengajar orang yang dah mengucap. Dan mereka yang mengajar orang mengucap ni, kat masjid-masjid, saya pun buat dakwah. Ad'u ilallah bermula dari mengajak manusia yang tidak mau mengucap. Ini tak buat. Tiba-tiba mengajar aja. Tiba-tiba mengajak yang dah mengucap. Kita nak usaha tahu orang mengucap. Sebab orang mengucap ni lebih penting lagi daripada yang tak mengucap. Kalau orang mengucap beramal, orang yang tak mengucap tu pun sendiri akan mengucap. Itu bukan cara dia. Kena faham Quran ni. Ad'u ilallah maknanya mula-mula mengajak manusia mengucapkan kalimah. Ini kita tak buat, dakwah tak start lagi. Setelah dia mengucap kalimah, dia ajar, dia ajak kepada taat. Perintah yang dia kena diajak untuk taat ialah perintah yang utama. Jalan untuk menjadi Allah kekasih. Iaitu apa dia? Mengajak manusia kepada Allah. Ataupun buat kerja ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Apa kebaikan yang dimaksudkan dalam ayat itu? Ialah mengajak manusia mengucap. Apa maksud mungkar dalam itu? Ialah tidak mau mengucap. Mula-mula punya mungkar lah. Kalau satu orang tak mau mengucap, dia memang dah buat mungkar besar. Dia takkan dapat Allah sebagai kasih dia.
Yang dah mengucap takkan dapat Allah jadi kekasih kalau kita tidak ajak dia buat kerja. Yang Allah bagi tahu dalam Quran tu, kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ayat ini Allah bagi tahu pada Nabi supaya bagi tahu kepada mereka yang ikut dia, yang mengucap kul hadhihi sabili, bukan kepada orang kafir. Ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba. Allah bagi tahu kepada Nabi supaya bagi tahu kepada mereka yang ikut Nabi bahawa kerja mengajak manusia kepada Allah ni bukan kerja Rasul Nabi kan. Kesilapan besar dibuat oleh orang Islam sejak sekian lama mengatakan dakwah untuk orang alim. Sekaranglah dakwah pada Rasul dan Nabi, Rasul aja. Ada dulu-dulu dia beritahu buat dakwah ni Rasul aja menyampaikan. Nabi pun tak payah buat dakwah untuk apa yang Allah bagi pada dia untuk kegunaan dia. Jadi ini menyimpang yang sangat jauh. Kerja mengajak manusia kepada Allah bukan diberi kepada umat Nabi je, kepada setiap yang ikut Nabi dari dulu lagi. Orang umat Nabi Isa, pengikut Nabi Isa buat dakwah. Pengikut Nabi Musa pun bukan dakwah. Hanya pengikut Muhammad dia disuruh buat dakwah. Tinggalkan dakwah. Bukan perintah tu tak ada. Kalau perintah tu tak ada, mana datang ayat ni, ana wa man ittaba ni? Kerja aku, jalan aku, dan mereka yang ikut aku. Kenapa ayat ni tak diberitahu dalam ceramah-ceramah? Tak diberitahu sebab tak faham. Pilih ayat-ayat yang sesuai dengan topik ceramah dia lah. Yang tak sesuai, ayat Quran ada 6,660 ayat. Pilihlah mana satu sesuai dengan topik. Kalau saya berpolitik, saya pakailah ayat Quran yang bukan pun politik, diberitahu supaya ini maksudnya politik. Jadi bapa yang mulia, kita tidak akan dapat mencapai maksud kita, yaitu menjadikan Allah sebagai kekasih, melainkan kita ikut jalan ini. Jalan itulah, tarikat itulah mengajak manusia kepada Allah, bukan berzikir, bukan semayang, bukan puasa. Tapi perintah nombor satu yang buat Allah sangat gembira, selepas mengucap, kita kena mengajak manusia yang tidak mengucap supaya mengucap. Apabila dia dah mengucap, diajak supaya taat. Jadi kita tak boleh jumpa orang bukan Islam saja. Kita kena jumpa semua orang, rumah ke rumah, pintu ke pintu. Sebab itu kerja Nabi-Nabi dan kerja mereka yang ikut Nabi, dia tak boleh pilih-pilih, khususi. Pilih yang mana sesuai dengan saya. Saya doktor, saya kena pergi doktor. Saya engineer, kena pergi kat engineer je. Ini sesuai untuk awak, ini munasib untuk saya. Tak ada macam tu kerja Nabi. Kerja Nabi umumiyat. Umumiyat maknanya semua, tua, muda. Jadi yang perempuan jumpa perempuan, yang lelaki jumpa lelaki. Perempuan tak boleh buat umumi melainkan dengan muhrim dia. Jadi boleh pergi dengan suami dia, bapa dia. Tapi kalau nak buat, jadi tuan-tuan bapa sekalian, inilah kerja, inilah tarikat, inilah jalan, inilah perintah Allah yang bawa kita menjadi kekasih Allah. Yang Allah bagi tahu, jadikanlah aku kekasih. Inilah maksud Allah jadikan kita. Ini tak bini kekasih. Inilah kekasihku, buah hatiku, jantungku. Aku dengar semua cakapmu yang menggembirakanmu. Itu masa mula nak kahwin lah. Lepas tu tak ada juga. Cari perempuan lain pula. Kau lah jantungku, kau lah buah hatiku. Jadi bapa tuan yang mulia, kita kena faham apa maksud hidup kita. Ini perkara yang budak-budak kecil kena faham, bukan tua kena faham. Kena diajar sejak kecil. Semua orang Islam hari ini tak tahu maksud hidup dia, ataupun tahu salah. Jadi jauh sekali ada orang kata dakwah maksud hidup dia, ini salah. Yang kata dunia maksud hidup, memang salah lah. Nak jadi kaya maksud hidup saya, itu memang salah lah. Itu memang tak boleh nak dikatakan betul lagi lah. Dakwah maksud hidup tu mungkin keliru dia. Dakwah ni agama, tapi bukan, salah. Dakwah bukan maksud hidup. Maksud hidup ialah menjadi kekasih Allah.
Dakwah ialah perintah Allah, jalan untuk menjadi kekasih Allah. Apa itu dakwah? Mengajak manusia kepada Allah, bukan ajak keluar tiga air. Bukan ajak masjid, bukan ajak semayang, bukan. Bukan ajak puasa, ajak manusia kepada Allah. Apabila kita ajak manusia kepada Allah, maknanya kita mengajak manusia mengucapkan 2 kalimah syahadat. Dan bila dia telah mengucap, ingatkan dia tahu maksud 2 kalimah syahadat, nak ajak dia taat. Bila dia mau taat, kita ajak. Pekerjaan ini akan buatkan kita sering bercakap dan sering mendengar percakapan la ilaha illallah, maksud kepada la ilaha illallah Muhammad SAW. Jadi berulang-ulang kali bercakap dan mendengar. Dia kena bercakap dulu baru mendengar. Dia tak boleh mendengar dulu. Mana nak dengar kau cakap tak ada. Jadi sering kali bercakap, sering kali mendengar percakapan yang baik ini. Percakapan kalimah ini mengajak mereka dengan cara Muhammad SAW tidak buat halqah muzakarah. Ada orang buat muzakarah kalimah, buat bulatan. Ini tidak cara Nabi. Cara Nabi bercakap kalimah ni kepada yang tidak mau mengucap, dan yang mau mengucap di lorong-lorong, di jalan-jalan, bukan di masjid. Nabi tak cakap kalimah ni pada orang di masjid. Ada hari ni usaha kita pergi kat luar, jangan dakwah di sana, bawa dia ke masjid. Ini salah. Ini tak ikut cara Nabi ni. Nabi di lorong-lorong, masjid pun tak ada di Mekah. Pergi Masjidil Haram pun tak ada. Kalaulah penting sangat bawa dia ke masjid kerana tak ada suasana katanya, kena buat dakwah ni dalam masjid, kenapa Allah tak bagi masjid kat Nabi? Mekah tu 13 tahun tak boleh buat amal masjid. Dah. Macam mana dakwah mereka ni betul? Tak betul. Tapi kata betul juga. Sebab daripada mana? Daripada syekh dia. Dia syekh dia tak ikut Nabi. Kita tak boleh ikut syekh mana. Kita kena ikut Nabi. Jangan ikut saya pun. Kalau saya cakap benda yang tidak ada Nabi buat, jangan ikut. Imam Syafi'i kata yang bukan Nabi buat, jangan ikut. Ini bukan mazhab saya. Tuan-tuan bapak sekalian, kita kena faham, tak ada orang yang kita kena ikut dalam dunia ni yang diperintah oleh Allah, melainkan Muhammad. Jadi kalau kita mula start ikut yang lain daripada Muhammad, kita start ikut jalan sesat. Ikut syekh mana pun yang kira paling hebat sekali dalam dunia ni, gaya dia akan sesat. Sebab dia tidak diperintah oleh Allah untuk ikut. Yang diperintah untuk Allah kita ikutlah Muhammad. Kalimah kita saja. Anak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun kita tak nampak dia, kita tak pernah jumpa dia, kita tahu cerita dia, kita ikutlah. Agak-agak nanti Allah akan tunjukkanlah kita macam mana cara. Allah tu maha berkuasa. Walau kita tak nampak Nabi, Allah boleh bagi kita faham apa Nabi cakap, walaupun kita tak bersama dia. Kalau Allah nak bagi faham. Kalau Allah tak nak bagi faham, duduk zaman Nabi pun tak boleh faham. Sebab itu Nabi bilang, sampaikan apa kau dengar dari aku.